Nampak muka. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim تسليما كثيرا اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan, kenikmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki yang halal, segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, segala pintu-pintu kesihatan dan keselamatan, kekuatan umat Islam. Dan ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para penonton, para jemaah rahimakumullah, kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Darul Ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton sekalian? Mudah-mudahan insya-Allah dalam keadaan sihat walafiat. Insya-Allah Singapura ni nampaknya alhamdulillah Covid pun nampak dalam under control insya-Allah. Dan hujan pula lagi, sedaplah tidur. Para jemaah rahimakumullah, hari ini kita mungkin ramai yang dapat WhatsApp ke apa berita di mana keluar berita ada satu golongan yang mendakwa orang kita juga ada jadi nabi pula lagi dah. Kemudian sampai isteri tinggalkan suami, berpecah keluarga, sampai keluar berita surat khabar Inggeris pun keluar je. Dan juga satu lagi yang agak menyedihkan juga di negara barat, di Austria, di Vienna, 2 masjid ditutup kerana katanya ada mengajar pendidikan ekstrim. Sebenarnya di Austria pun, di Vienna sebelum ini pun pernah ditutup beberapa masjid kerana dikatakan mengajar cara ekstremis lah, benda-benda ajaran Islam yang tidak betul. Jadi ini yang kita hari ini menghadapi masalah golongan-golongan yang satunya pula yang mendakwa ada Nabi lah, ajaran yang bukan-bukan. Yang satu juga fahaman melampau ekstrim, mengganas dan sebagainya. Jadi sempena juga kita di akhir-akhir bulan Rabiul Awal, insya-Allah kita masuk kepada tajuk pesanan Nabi. Antara pesanan Nabi yang terakhir, berpegang dengan sunnah dan jamaah, ataupun istilah kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ini antara wasiat pesanan Nabi untuk kita akan lihat nanti. Nabi pun dah terangkan, kita akan lihat nanti di akhir zaman, sekarang ni lah di akhir-akhir ni, macam-macam pandangan pelik-pelik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, antara wasiatnya yang akhir-akhir hidup baginda, berpegang dengan sunnah dan jamaah ataupun ahli sunnah wal jamaah. Dan ini insya-Allah akan diterangkan apa hadisnya dan apa dia ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah, supaya kita dapat menghadapi banyak pandangan pelik-pelik, pemikiran pelik-pelik dan sebagainya, supaya kita keluar daripada tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Islam ini. Ini ahli sunnah wal jamaah ataupun sunnah wal jamaah mengikut hadis Nabi SAW. Jadi insya-Allah para penonton, sebelum kita mulakan pengajian, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara akidah kita, iman kita, amalan kita sesuai dengan tajuk kita lah, pahala hidup 7,000 tahun, supaya tidak rosak amalan kita dengan benda-benda yang pelik-pelik, amalan yang bukan-bukan. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين.
Para penonton, para jemaah rahimakumullah, ini pun di Singapura pun ada undang-undang AMLA. AMLA ni maknanya Administration of Muslim Law Act ataupun pentadbiran Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Singapura. Memang di situ pun undang-undang AMLA dia disebut mana berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Cuma mungkin ada jemaah-jemaah bertanya, apa benda tu ahli sunnah wal jamaah? Kita biasa dengar ahli sunnah wal jamaah, apa ciri-ciri dia? Apa dalil dia? Sebab kadang-kadang ada orang ni, dia fahaman macam ini yang melampau dekat Europe sampai ditutup masjid. Ada di kalangan mereka pun mengaku mereka ahli sunnah. Habis ajar benda fahaman melampau, mengganas. Jadi apa ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah sebenarnya? Baik para penonton rahimakumullah, kita lihat pertama sekali pesanan Nabi dahulu, di mana Anil Irbad bin Sariyah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan wa'azana Rasulullah, baginda alaihi salatu wasallam telah memberikan kita ucapan mau'izatan balighah, ucapan yang begitu beratlah, benda yang besar diucapkan kepada kita, wajilat minhal qulub, sehingga bergetar jiwa kami, dan wazarafatil uyun, sehingga ada yang menangis. Maka kami berkata, ya Rasulullah, fa innaha ka'annaha mau'izah muwaddi', seolah-olah ini adalah ucapan selamat tinggal untuk kita. Sebab ini antara ucapan-ucapan sebelum Nabi SAW, akhir-akhir hidup baginda juga. Fa'usina, makna wasiatlah kepada kami, pesankan kepada kami apa yang kita perlu buat. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, usikum bitaqwallah, takut kepada Allah. Takut ni dalaman para jemaah. At-taqwa hahuna, takut kepada Allah, was-sam'u wat-ta'ah, dan hendaklah kamu taat pemimpin kamu walaupun seorang hamba. Makna memang terlalu banyak sekarang pemimpin. Jadi mana Nabi nak galakkan, jangan sikit-sikit bergaduh, sikit-sikit nak berberontak, sikit-sikit nak melawan kerajaan. Ini akan memecah belahkan umat Islam. Tengok sekarang apa dah berlaku di negara-negara Arab. Tak puas hati bergaduh, tak puas hati, dah negara berpecah belah. Jadi kita umat Islam perlu bersatu. Dan fa innahu man ya'ish minkum. Ini dia para penonton. Antara wasiat Nabi, nanti siapa-siapa di kalangan kamu yang akan hidup selepas aku ini, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat pandangan perbezaan yang macam-macam. Macam sekarang ni lah. Dan banyak lagi sebelum-sebelum ni, fahaman Qadariyah lah, Murji'ah lah, Mu'tazilah. Tapi banyak yang dah tak wujud lagi. Tapi sekarang ni yang pelik-pelik baru pula ni, yang kita insyaAllah bincangkan juga. Fa'alaikum bisunnati. Ini dia wasiat baginda kepada kita umatnya. Fa'alaikum bisunnati, berpegang dengan sunnahnya. Nanti insyaAllah akan dihuraikan. Ni kalimat sunnah ni pun nak kena faham betul-betul. Kadang-kadang salah faham kalimat sunnah pun boleh jadi masalah juga. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, dan berpegang juga dengan apa yang dibawa oleh khalifah ar-rasyidin. Mana khalifah-khalifah yang terawal tu lah, ulama menyebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, al-mahdiin, al-hidayah. Addu 'alaiha bin nawajis, pegang dengan geraham. Makna Nabi ni sebagai kiasan bahasa Arab, mana pegang kuat-kuat. Ini yang sekarang berlaku ni, macam-macam fahaman pelik-pelik, yang melampau, yang ke kanan, yang ke kiri tak. Kita istiqamah ni, addu 'alaiha bin nawajis, berpegang kuat dengan sunnah Nabi. Nanti insyaAllah akan diterangkan, dan apa yang dibawa oleh khalifah-khalifah yang 4 ini. Wa iyyakum, dan seterusnya Nabi memberi nasihat, muhdatsatil umur, benda-benda dalam agama yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dalalah, sesungguhnya perkara yang bid'ah ini membawa kepada kesesatan. Ini pun perlu kepada huraian, sebab ada orang salah faham tentang kalimat bid'ah, benda-benda yang diada-adakan, dah melampau pula jadinya. Para ulama pun dah terangkan apa pengertian sunnah, apa pengertian bid'ah, fahaman yang sederhana, bukan fahaman yang dibawa oleh golongan-golongan yang agak keras. Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah, kesederhanaan. Ini pun ada buku terbitan Pergas pun ada dululah, kesederhanaan dalam Islam. Itu sebenarnya buku tu perlu diperluaskan lagi dalam keadaan sekarang ini. Fahaman-fahaman yang makin pelik-pelik, melampau dan sebagainya. Ada melampau ke atas, melampau ke bawah pula. Para penonton rahimakumullah. Jadi ini hadis ni riwayat Imam
Abu Dawud wa Tirmizi, dikatakan sebagai hadis hasan sahih, diterima hadisnya. Baik, satu lagi sebelum saya nak uraikan kalimat sunnah berkenaan bid'ah. Yang kedua juga Rasulullah mengingatkan bahawa umatnya akan berpecah kepada 73 golongan. Dan ramai yang tidak selamat di hari akhirat, melainkan satu sahaja, iaitu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang selamat?" "Ma ana alaihi wa ashabi." Senang je. Simple, senang, mudah. Iaitu siapa golongan dia? Apa yang aku ajarkan dan apa yang dibawa oleh para sahabat yang mulia. Jadi simple, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ajaran Nabi, atau lebih diumumkan sebagai sunnah Nabi, dan juga apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi SAW sebelum yang timbul fitnah lah, iaitu Sayyidina Ali dan Muawiyah. Kita tahulah sejarahnya, berperang dan sebagainya. Ini pun tajuknya panjang, cuma kita fokus kepada ajaran para sahabat Nabi SAW yang masyhur, termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik, sekarang setelah kita melihat pesanan baginda alaihi salatu wasalam untuk berdepan dengan fahaman-fahaman yang kadang-kadang fahaman yang karut, fahaman yang bukan-bukan, disandarkan kepada Islam. Kadang-kadang ada jemaah-jemaah pun bingung. Ada jemaah-jemaah yang bertanya, macam mana ni? Yang ini tuduh ni, kadang-kadang amalan-amalan orang Melayu, amalan baca tahlil dituduh. Ya Allah, ni pelan-pelan lah. Kita tak mau yang melampau ke kanan, ke kiri juga. Jadi ini perlu faham sebenarnya pengertian sunnah, pengertian bid'ah. Ini pun kadang-kadang apabila salah tafsir pun boleh membawa kepada fahaman yang agak keras, yang melampau. Sedangkan Islam ahli sunnah wal jamaah mengajar kepada kesederhanaan. Itu yang Nabi ajar. Yassiru wala tu'assiru, Nabi ajar. Permudahkan, jangan disusahkan. Kalau kita susah-susahkan, nanti benda yang susah akan menyusahkan kita. Sebelum saya nak uraikan, ada kisah juga menarik berlaku, di mana dululah ada seorang yang kira orang yang pandai ilmu agama, bukan orang Singapura, orang luar negeri. Dia kasih fatwa, dia kata bermati-matian, dia kata haram derma ginjal. Dia ceramah sana, haram derma ginjal. Ginjal lah, derma ginjal ni. Haram tak boleh. Sekali orang yang bercakap tu kena sakit ginjal, akhirnya tukar fatwa. Dia kata, mendangan saya pun dah sakit, maka dibolehkan derma ginjal. Awak sakit pasal boleh derma ginjal pula. Jadi para jemaah, wala yushadad din ahadun illa ghalaba. Kalau dia menyusahkan agama, kesusahan tu menyusahkan diri sendiri, dia tak boleh melakukan apa yang disebut, dia pun tak boleh buat. Islam tu agama yang sederhana. Baik, balik semula kepada kalimat sunnah bid'ah. Baik, sunnah Nabi ni kalau mengikut fahaman ahli sunnah wal jamaah, iaitu sebenarnya sunnah ni ada 3 makna. Pertama, sunnah ni hadis. Apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, sehingga kan khilqiyah ataupun khalqiyah, khuluqiyah, akhlak Nabi dan sifat tubuh Nabi pun, rambut, senyum, tinggi, macam mana, wajah Nabi, mata Nabi, kaki, sampai kan sandal, capal Nabi pun disebut secara terperinci. Ini semua termasuk dalam hadis lah, makna sifat-sifat Nabi. Jadi sunnah ada makna hadis, ada maknanya yang lawan wajib. Kalau wajib, kata wajib, sunat lah gitu. Satu lagi, ini yang kadang-kadang boleh timbul perpecahan, salah guna, iaitu sunnah ni maknanya ajaran Islam. Maknanya seluruh ajaran Rasulullah SAW. Jadi ini yang kadang-kadang boleh timbul pergaduhan, perpecahan, sebab dia salah gunakan sunnah. Dikatakan contohnya kalau buat benda-benda, contoh ginilah, buat maulid, ini tidak bertentangan dengan sunnah. Nanti dulu, pelan-pelan dulu. Kamu maksudkan bertentangan sunnah ni tidak ikut hadis ke, melawannya wajib ke, ataupun melanggar ajaran Islam? Dia sudah gunakan melanggar ajaran Islam. Sebab dia kata apa? Nabi tak buat. Ini satu lagi masalah. Sebab apa tuan-tuan? Para ulama kita, para sahabat kita radhiyallahu anhum tidak faham sunnah ni hanya setakat Nabi buat saja. Sunnah perlu difahami keseluruhan ajaran Rasulullah SAW. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar buat banyak benda-benda Nabi tak buat. Sebab mereka faham sunnah Nabi ni semua ajaran Nabi. Sebab itu dikumpulkan Al-Quran, sehingga mula-mula Sayyidina Abu Bakar tak nak buat. Bagaimana saya nak kumpul Al-Quran? Nabi tak suruh, Nabi pun tak buat. Kumpulkan satu buku. Jadi Sayyidina Umar faham, makna nak terangkan ini kebaikan besar.
Sebab Rasulullah ni banyak kali ditanya benda-benda kebaikan, Nabi jawab, okey. Jadi akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun setuju. Di sini para sahabat memahami bahawa sunnah ni tak boleh hanya diketatkan, dia hanya setakat Nabi buat, Nabi tak buat tak boleh. Tak boleh, ini bukan maksud sunnah. Sunnah perlu difahami keseluruhan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam sembahyang tarawih kita. Mana Nabi sembahyang tarawih 20 rakaat? Begitu juga azan Jumaat ada 2 kali. Zaman Nabi azan Jumaat sekali saja. Sayyidina Uthman yang nambah. Adakah kita nak kata Sayyidina Uthman buat bid'ah? Mungkin kalau mazhab Syafi'i bid'ah hasanah lah kata. Tapi jadi di sini para penonton, kita tak mau perpecahan umat Islam hanya dengan takrif yang terlalu ketat yang boleh menyebabkan pergaduhan. Jadi ini juga mana antara wasiat-wasiat Nabi SAW tidak suka kepada perpecahan. Sebab tu Nabi larang membaca Al-Quran, yang membaca kiraat yang tidak difahami oleh orang-orang lain. Begitu juga Rasulullah melarang seorang sahabat membaca Al-Quran menjadi imam sembahyang isyak. Bacaannya panjang. Makmum pun tak boleh tahan, lama sangat. Jadi jangan sampai berlaku perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi ini berkenaan sunnah ni perlu faham keseluruhan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bid'ah apa? Bid'ah ni kalau mengikut para ulama kita, Ibnu Hajar Asqalani, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dia kata secara umumnya laisa lahu dalilun minasyar'i. Bid'ah ni benda yang tak ada dalil langsung daripada agama Islam, tak ada langsung. Jadi kalau contohnya laki-laki kahwin laki-laki, mana boleh, sebab tak ada dalil yang membolehkan. Begitu juga ambil rasuah. Ada orang kata rasuah tak apa, sikit-sikit halal kata. 1 juta sikit lah tu. Dalam Islam rasuah haram. Melainkan ada yang, itulah ni ada juga Syekh Yusuf Qardawi terangkan, kadang-kadang terpaksa. Ada negara-negara terpaksa kasih rasuah untuk dapat hak dia. Itu lain ceritalah. Jadi tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, bid'ah ni benda yang tak ada dalil langsung. Jadi kalau misalnya contohnya, orang yang berzikir berjamaah lepas sembahyang, itu ada dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kana fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana raf'u sauti bidzikri ba'da salawatil maktubah kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas meriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahawa mengangkat suara berzikir selepas sembahyang berjamaah dah wujud pada zaman Nabi. Saya agak hairan ada di kalangan orang dia kata ni sesat. Ni agak melampau fahaman macam gini. Habis tanya kenapa sesat? Dia kata Imam Syafi'i. Bila masa pula Imam Syafi'i kata sesat? Imam Syafi'i kata lita'lim. Nabi buat tu untuk mendidik. Jadi saya rasa zaman sekarang lebih perlu dibuat ni, mengangkat suara berzikir supaya ramai orang baru masuk Islam. Ada budak-budak Melayu pun berzikir pun tak tahu. Ada yang baru nak bertaubat pergi masjid. Tapi kalau semua senyap, suruh selawat pun dia tak tahu. Saya pernah ada kawan, suruh selawat, suruh mengucap pun dia tak tahu. Bayang mengaku Islam, mengucap. Apa mengucap? Baca selawat pun selawat. Problem. Jadi para jemaah, bid'ah ni benda yang tak ada dalil. Jadi kalau maulid, ada dalil kan? Jadi kita hormat saudara. Memang para ulama kita berbeza pendapat. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka sendiri berbeza pendapat. Tapi mereka menghormati di kalangan mereka. Jadi ini ahli sunnah wal jamaah. Kesederhanaan, hormat, menghormati. Sebab ini pun Rasulullah ajar. Di mana Rasulullah menyuruh para sahabat pergi cepat ke Bani Quraizah. Jangan sembahyang asar illa fi Bani Quraizah, melainkan di Bani Quraizah. Jadi sahabat-sahabat pun pergi, tapi dah nak maghrib. Jadi mereka kata takkan nak sembahyang asar lepas maghrib. Nabi suruh sembahyang asar di Bani Quraizah, takkan nak sembahyang asar lepas maghrib, takkan nak sembahyang asar lepas isyak. Jadi ada sahabat sembahyang asar sebelum sampai Bani Quraizah. Ada sahabat kata tak, saya nak ikut cara Nabi lepas maghrib. Ada lepas isyak sembahyang asar. Jadi pulang mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah tidak cakap apa, mana dua-dua diterima. Di sini menunjukkan menghormati para ulama kita yang berbeza fatwa. Ada dalil yang kuat, boleh diterima. Kita hormat. Sebagaimana Rasulullah menghormati para sahabat yang berbeza fatwa. Kalau ada dalil yang boleh diterima. Baik para penonton rahimakumullah, ini berkenaan sunnah dan bid'ah ni pun kadang-kala boleh penyebab perpecahan. Tapi tak apalah, kalau masing-masing ada pendapat, hormat sajalah. Siapa yang tak nak terima. Jadi kita balik semula dalam isu kita, iaitu orang yang mengaku ada Nabi lah, sehingga kan isterinya lari daripada suami, berpecah keluarga dan masalah isu
melampau di barat, fahaman ekstrim. Jadi insya-Allah para penonton rahimakumullah, kita masuk kepada ciri-ciri Tadi Nabi dah terangkan berkenaan orang yang akan hidup nanti akan melihat banyak pandangan, perbezaan pendapat, berpegang kukuh dengan sunnah Nabi dan berpegang dengan sunnah Khulafa' Rasyidin Al-Mahdiyin. Yang dimaksudkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali lah. Kenapa 4 saja? Oh, ni panjang lagi cerita. Nanti dulu lah. Nanti kita nak fokus dulu pada ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Baik, di antara golongan yang tidak mengikut ajaran Nabi SAW, tidak mengikut ajaran para sahabat, ataupun dipanggil tidak bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah lah. Ini yang dikatakan, sebab tu dinamakan ahli sunnah wal jamaah, ikut pada hadis tadi sunnati, sunnatul khulafa rasyidin, ataupun ma'ana alaihi wa ashabi, ataupun ada hadis menyebut wa jamaah, mengikut apa yang diajar Nabi dan para jemaah. Jemaah ni bukan jemaah masjid. Jemaah para sahabat Nabi SAW. Saya tertarik dengan satu orang alim, ulama kita lah. Dia terangkan apa? Mukjizat Nabi ni, subhanallah, mukjizat Nabi ni kalau tak ada, melainkan dengan sahabat-sahabat saja, itu pun sudah cukup. Saya ingat ni Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah, seorang alim daripada Syria. Banyak buku-buku dia pun saya dapat manfaat yang banyak dari segi ilmu hadis dan sebagainya. Dia kata kalaulah Nabi SAW mukjizatnya hanya sahabat-sahabat, itu pun sudah mencukupi. Sebab apa para penonton? Ya Allah, para sahabat Nabi SAW, akhlak mereka, sifat mereka, walaupun mereka berbeza pendapat, mereka dapat bersatu. Sehingga dapat ditombangkan Empire Rom, Empire Parsi, yang mana kalau kita baca sejarah pada pemerintahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana tentera umat Islam ketika itu selepas Nabi wafat pergi dekat Rom, tentera berapa? 24,000. 24,000 aja. Tentera Rom, Empire Rom 230,000. Ini bully tu kalau istilah kita lah. 230,000 tentera Empire Rom menentang tentera Islam lebih kurang 25,000, 30,000 menurut sejarah. Bayang perbezaan. Tapi akhirnya tombang tentera Rom. Siapa tentera umat Islam? Ketuanya Khalid bin Al-Walid, peperangan radhiyallahu anhu, peperangan Yarmouk. Empire Parsi pun habis. Sebab tu orang kata daripada sahabat Nabi SAW, keberanian mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, peribadi mereka, Masya Allah, itu saja nak menunjukkan bagaimana ini, kalau menunjukkan ini mukjizat Rasulullah SAW mendidik sahabat menjadi umat contoh yang cukup luar biasa. Sekarang Nabi memberitahu ghusa' ka ghusa' isail. Nabi kata akhir zaman umat Islam ni ramai, tapi seperti buih di lautan. Kita ni umat Islam berapa? 1.8 bilion. Ini yang register. Kalau tak register silap-silap umat Islam dah 2 bilion. Tapi tengoklah apa jadi umat Islam. Berperang, bergaduh. Sebab tu kadang-kadang kita nak salahkan Barat. Mengatakan umat Islam ni suka bergaduh lah. Umat Islam ni suka berperang. Kadang nak salahkan mereka pun susah. Pasal tengok apa yang berlaku negara Arab. Berperang, bergaduh, masalah lagi. Jadi kita, memanglah kadang-kadang kita lihat penghinaan yang berlaku kepada Rasulullah SAW di negara Barat. Memang kita marah, kita cuba tenangkan jiwa kita berlaku hikmah, jangan bersikap biadab contohnya, terpakik-pakik. Ikut cara Rasulullah SAW, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah Subhanahu Ta'ala suka kepada kelembutan dalam semua perkara. Baik semula tentang ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, antara mereka yang tidak mengikut ajaran Nabi dan Ahlussunnah ni, pertama sekali ialah mengatakan ada Nabi lepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan gini, confirm dia tak ikut ajaran Nabi, tak ikut ajaran para sahabat, dan tak ikut maknanya ahli sunnah wal jamaah lah. Sunnati wa sunnatil khulafa' rasyidin atau al-jamaah. Jadi sebab apa ada hadis menyebut, hadis mutawatir. Mutawatir ni makna hadis yang begitu banyak, tak boleh nak dikatakan ini hadis bukan dari Nabi. Makna confirm dari Nabi. Terlalu banyak riwayat. Antaranya, innahu sayakunu fi ummati kazzabun. Akan lahir nanti di kalangan umatku orang yang bohong, ya 30 orang atau lebih,
yang mengaku dia Nabi. Sedangkan Rasulullah mengatakan, wa ana khatimun nabiyyin, la nabi ba'di, tidak ada Nabi selepasku. Ini banyak hadis-hadis berkenaan Nabi SAW mengatakan, tidak ada Nabi selepas aku ni. Sebab Nabi, memang hadis terlalu banyak sehingga kan dikatakan hadis mutawatir. Mutawatir maknanya hadisnya terlalu banyak riwayat. Begitu juga dalam Al-Quran menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu bapa kamu, sebab memang kita tahu dilarang bernikah dengan isteri Nabi selepas Nabi wafat. Bukan makna Nabi itu bapa kamu, tidak. Jadi maknanya Nabi itulah Rasulullah wa khataman nabiyyin, iaitu penutup segala para nabi. Jadi di Singapura pun ada satu golongan juga yang mengaku Islam tapi pun mengaku ada Nabi selepas Nabi Muhammad. Ini pun satu golongan pun agak pelik jugalah. Para penonton rahimakumullah, jadi mengikut ajaran Nabi, mengikut sahabat-sahabat, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah, tidak ada Nabi lah. Habis. Jadi kalau orang ni, ni pelik-pelik ni sekarang berita keluar ni. Yang kedua para jemaah, orang mereka yang tidak mengikut ajaran Nabi, tidak mengikut sahabat, tidak mengikut istilahnya Ahli Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahawa Quran sudah cukup, tak perlu hadis-hadis. Yang satu lagi golongan pula, hadis-hadis dah cukup, tak perlu Quran. Ya Allah, yang satu ke sini pula, yang satu ke sini. Jadi yang satu pula ni dia kata, buat apa kita perlukan hadis? Tidakkah kerana hadis ni menyebabkan umat Islam berpecah? Dia pendapat dia berpecah, umat Islam tak berpecah pun. Para ulama tahu cara penggunaan hadis dengan cara yang betul. Macam mana nak bezakan hadis sahih. Jadi yang herannya, orang yang mengatakan kita perlukan Quran saja, tak perlu hadis. Yang herannya, dia terima pula sejarah Nabi. Kita tak perlu hadis, tapi kita belajar sejarah Nabi SAW. Cukup. Jawapan kita, tidakkah sejarah Nabi dengan hadis Nabi, sanad dua-dua sama je. Sanad ni mana perawi-perawi. Sama dia juga. Kenapa pula ini ditolak, yang ini diambil, ini ditolak. Kenapa pula sejarah Nabi diambil, hadis Nabi ditolak? Kan sedangkan dia punya perawi dua-dua sama saja. Jadi itulah para penonton, kadang pelik orang-orang macam ini. Kemudian ada satu lagi pula ni golongan yang agak terbaru juga. Dia kata cukup dengan hadis, tak perlu Quran. Hadis dah cukup. Mana pula bahaya ni pahaman-pahaman yang bukan-bukan. Sebab itu memanglah ada kecoh sikit lah dahulu, di mana ada yang mengatakan maaf cakaplah, dia kata ibu bapa Nabi dalam neraka, dia kata. Terperanjat kita, kenapa pula? Dia kata ada hadis. Hadisnya memang kalau kita lihat memang ada hadis, sanad dia tu perawi boleh diterima, tapi teks hadis tu memang ulama pertikaikan, dia nas dia. Pasal apa? Bertentangan dengan Al-Quran. Jadi di sini para ulama ramai, malahan di Saudi pun ramai ulama mengatakan hadis ini yang mengatakan ibu bapa Nabi dalam neraka tidak boleh diterima. Pasal apa? Yang Quran jelas 2-3 ayat menjelaskan orang yang meninggal sebelum diutus Nabi tidak akan diazab. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab kaum melainkan setelah kami mengutus Nabi. Mak bapak Nabi SAW meninggal sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi, takkan masuk neraka, na'udzubillah. Yang mana ini, sebab itu kita perlu dua-dua. Hadis perlu. Kalau tak ada hadis, macam mana nak sembahyang? Tuan-tuan tahu tak macam mana nak sembahyang kalau tak ada hadis? Macam mana nak buka puasa, macam mana nak zakat, macam mana nak haji kalau tak ada hadis SAW. Baik, yang ketiga, antara mereka yang tidak mengikut ajaran Nabi SAW, para sahabat, begitu juga diistilahkan tidak mengamalkan Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu menghalalkan darah orang awam, orang-orang Islam, membunuh sesuka hati. Ini satu lagi perkara pelik. Ini kalau zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ini namanya kumpulan Khawarij. Mereka mengaku mengikut ajaran Islam. Mereka mendakwa mereka lah Islam yang terbaik, tetapi mereka menghalalkan darah para sahabat Nabi. Mereka juga yang telah membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Banyak juga orang-orang Islam dibunuh. Dan sekarang ni kumpulan ni pun masih wujud, tapi lain pula, namanya lain. Membunuh orang awam. Dia buat pisau, dia tikam security, dia tikam orang tepi jalan. Ni apa benda? Kemudian dia kata Allahu Akbar.
Ya Allah, malu kita lah. Kita orang-orang Islam semakin hari berdepan dengan masalah. Kita sendiri jadi malu. Yang satunya melampau, yang satu bunuh orang. Dan masjid pula ditutup. Ini dua kat Austria. Saya bimbang nanti ada masjid yang lagi tutup pasal fahaman ekstrim. Jadi apa dalil menunjukkan bahawa dilarang membunuh sembarangan ni? Malahan orang kafir pun tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, ada ayat menyebut wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang bunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya jahannam. Begitu juga al-muslim 'alal muslim haram. Muslim dengan orang Islam haram darah dia, harta dia dan maruah dia. Begitu juga hadis Nabi SAW. Ini berkenaan orang bukan Islam. Man qatala mu'ahidan au zimmiyan lam yajid rihal jannah. Riwayat Bukhari, Nasai dan hadisnya sahih. Siapa yang membunuh orang yang bukan Islam, yang muahid, ada perjanjian. Negara kita dengan negara dia ada perjanjian damai. Ataupun zimmiyan, orang-orang yang bukan Islam tinggal negara Islam. Tiba-tiba dibunuh, dia tidak akan mencium bau syurga. Siapa yang bunuh tu tak akan mencium bau syurga. Tak boleh dibunuh orang awam macam itu para penonton. Walaupun orang-orang yang bukan Islam. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Al-Quran kata, jangan bunuh jiwa yang Allah haramkan melainkan dengan kebenaran. Wala tufsidu fil ard, jangan kamu merosakkan bumi. Jadi ini antara sifat-sifat yang melampau. Sampaikan negara-negara Islam pun menghadapi masalah kumpulan pengganas ni yang menggunakan nama Islam. Baru-baru dekat Afghanistan kan, universiti, budak-budak belajar kena tembak. Ya Allah, budak-budak baru nak happy-happy belajar kat universiti, dah kena tembak. Ni kumpulan pengganas, kumpulan pelapau. Dia menggunakan Allahu Akbar lagi. Ya Allah. Baik, yang keempat, antara ciri-ciri orang yang tidak mengikut ajaran Nabi SAW. Tidak mengikut ajaran sahabat, tidak mengikut inilah sunnah wal jamaah tadi. Iaitu menghina sahabat-sahabat Nabi SAW, menghina isteri-isteri baginda. Dan yang terbalik pula, ada yang memuliakan sahabat, menghina keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan yang menghina keluarga Nabi dipanggil nawasib. Yang menghina para sahabat Nabi, menghina isteri-isteri Nabi dipanggil rawafid, rafidah. Ini orang-orang gini maknanya tidak termasuk, tidak mengikut ajaran Nabi. Sebab Nabi sayang dengan umat Islam. Sayang lebih lagi kepada para sahabat Nabi SAW, kepada isterinya, memuliakan keluarganya. Jadi orang-orang yang menghina sahabat Nabi, menghina Abu Bakar radhiyallahu anhu, menghina isteri Nabi pun, saya lihat ada satu YouTube, tak tahulah YouTube tu ada lagi ke tidak. Ada orang ni berserban, berjubah, tapi dia bukan ahli sunnah lah, kita tahulah. Saya tengoklah dia ceramah bahasa Arab, sekali dia sebut nama Abu Bakar, dia kata dia laknat Sayyidina Abu Bakar. Ya Allah, saya terperanjat. Ni antara golongan-golongan yang pelik-pelik lah ni. Jadi menghina sahabat-sahabat Nabi, menghina isteri Nabi, ya Allah. Kemudian ada yang menghina keluarga Rasulullah, menghina Sayyidina Husain, menghina Sayyidina Ali pun ada. Radhiyallahu anhum. Ini semua, makna ibu-ibu, tuan-tuan kalau di luar sana, kalau jumpa ada orang-orang yang menghina sahabat-sahabat, menghina isteri Nabi, menghina Sayyidina Ali ke apa saja, ini confirm bukan ahli sunnah wal jamaah. Baik, seterusnya ada masa lagi sedikit. Yang kelima, antara ciri-ciri mereka yang tidak mengikut ajaran Nabi, tidak mengikut ajaran para sahabat ataupun terkeluar daripada sunnah wal jamaah ni, iaitu orang yang lidahnya jahat, tidak beradab, kasar. Ada orang ni kadang-kadang dia berdakwah ni mencela, menghina, maaf cakap lah, kadang-kadang dia melaknat, mengutuk habis. Dengan mudah mengkafirkan orang, mudah sangat menyesatkan orang. Ini bukan ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah, bukan ciri-ciri ajaran Nabi. Sebab Nabi dah mengingatkan, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir ataupun fasik, maka dia kembali antara kedua. Maknanya kalau dia tuduh tak betul, maka tuduhan kafir tu balik pada dia. Jadi ini hati-hati para jemaah, jangan sampai kita dah belajar pahala hidup 7,000 tahun ni, hangus pahala kita pasal kita mengkafirkan orang sedangkan dia orang yang baik. Kita masalah satu lagi, masalah syirik pula lagi.
mensyirikkan orang ni, mengatakan dia terkeluar daripada Islam. Ada kata halal darah dia. Tapi kalau dia masih Islam, dah tuduhan terbalik pada diri dia sendiri. Jadi lidah, Rasulullah pun dah ingatkan, ini sifat ahli sunnah wal jamaah, lidah dia kena jaga. Nabi kata apa? Fahal yakubun nas. Berapa ramai orang-orang yang mana dimasukkan ke neraka, illa hasaidu alsinatihim, kerana lidah dia. Lidah dia tak ada adab, menuduh, mencaci, melaknat. Ini yang kita bimbang juga. Kadang-kadang pendakwah kita lah hati-hati. Jangan sampai menghina, mencela. Lidahnya tak habis-habis, mengutuk orang. Macam mana? Sebab tu Alhamdulillah di Singapura ada undang-undang IRS. Ada adab, kena jaga, kena disiplin, tak boleh cakap sembarangan. Lagi-lagi ulama' berbeza pendapat, hormat ajalah apa yang... melainkan kalau sekiranya fatwa dah mengatakan ini tak boleh lah pasal masalah, contohnya macam air apa, macam adalah banyak macam lagi. Jadi ini sebagai sifat-sifat ahli sunnah wal jamaah, iaitu kelembutan. Innallaha yuhibbur rifq. Makna kita dengan orang lain bercakap biar dengan baik. Jangan sikit-sikit nak berkasar dengan orang, bergaduh dengan orang. Dan akhir sekali sebelum saya akhiri, lagi 1-2 minit, sebenarnya banyak lagi ciri-ciri sifat ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini yang saya nak bincangkan ialah golongan yang tidak mengikut ajaran Nabi atau bertentangan dengan ahli sunnah, iaitu menghina orang-orang soleh. Ini satu lagi masalah. Ya Allah, kita bimbang. Kadang-kadang remaja-remaja kita ni, nak ingatkan untuk diri saya dan remaja-remaja yang baru lulus agama ni pun kena hati-hati. Jangan kita ghurur. Kita tertipu dengan diri sendiri. Kita rasa macam kita dah hebat. Ujub. Aku lulusan sekian. Dah ada menghina orang alim. Saya pernah dengar ada orang yang menghina, macam mengata Habib Noh kita. Rahimahullah wa radiyallahu. Habib Noh, kebanggaan kita orang-orang Islam Singapura. Ada presiden-presiden luar negara datang pun. Ada orang-orang Arab daripada Iraq. Nak jumpa siapa? Habib Noh. Terkenal Habib Noh kita. Orang salih, insya-Allah. Orang kata insya-Allah lah maknanya. Bersama para nabi dan rasul, orang-orang salih ni. Dan hati-hatilah lidah kita, sebab Rasulullah dah beritahu hadis kursi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi kekasihku, iaitu Allah Taala, aku iklankan perang kepadanya. Jadi ini bukan ajaran Nabi untuk menghina orang-orang alim. Ada yang menghina Imam Syafi'i pun tak ada. Ada yang kata Imam Syafi'i tak tahu ilmu hadis. Ya Allah. Betul tak betul satu, tapi ini adab. Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah, adab kepada ulama-ulama kita, menjaga bahasa, budi bahasa kita. Jadi inilah para jemaah, hati-hati, khususnya yang baru lulusan agama, lidah, sifat, adab, kena jagalah. Jadi ini yang kita balik sebelum kita akhiri ini berkenaan orang yang mengaku ada nabi lah, ekstrim dan sebagainya. Jadi saya akhiri tuan-tuan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.